Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi bersubscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini adalah hari terakhir bagi persidangan Parlimen, yang mana untuk hari ini adalah sesi penggulungan ataupun penutup ataupun penamat berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan belanjawan negara bagi tahun 2023 bagi tahun ini. Okey, yang mana hari ini sesi penutup tu akan dilakukan oleh Menteri Kewangan, iaitu Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sudah tentulah ramai yang mengharapkan ada sedikit perubahan. Ada kabar gembira berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kadar BSP secara bersasar di dalam sesi penggulungan ini. Okey, jadi ramai yang bertanyakan kepada saya berkenaan dengan status tuntutan ini dan sebagainya. Apa kebaran kalian? Ianya akan diumumkan pada hari ini, dan juga perkara-perkara yang berkaitan lah. Okey, yang pertamanya saya nak menjelaskan sikit berkenaan dengan satu isu yang terkeluar daripada isu ni, iaitu dikatakan viral berkenaan dengan kalau kata mempunyai baki kurang daripada 10,000 tidak boleh membuat pengeluaran jika dibenarkan oleh pihak kerajaan. Okey, kita masih tidak tahu apakah mekanisme yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan bagi pengeluaran kadar BSP jika ianya akan dilaksanakan. Walaupun ada pelbagai orang kata kaedah yang dibentangkan oleh NGO, keputusan terakhir tetap kepada pihak kerajaan. Dan kalau kita masih berpegang kepada paksi tuntutan pengeluaran secara bersasar yang dibawa oleh Pertubuhan Kerajaan Inovasi Rakyat, yang mana sering kali disebut dalam Parlimen oleh mana-mana saja ahli Parlimen, sama ada daripada blok pembangkang ataupun daripada blok kerajaan, mereka semua orang kata membawakan berkenaan dengan isu pengeluaran secara bersasar, yang mana mengikut 4 kategori pengeluaran secara bersasar ini. Kategori yang ketiga adalah mereka yang mempunyai baki kurang daripada RM20,000 diminta untuk dibenarkan mengeluarkan kesemua wang caruman mereka. Hanya tinggal baki lebih kurang RM100 saja untuk memastikan akaun kadar BSP mereka masih lagi aktif. Okey, jadi jika kita berpaksikan kepada kaedah yang diminta oleh ataupun kategori yang diminta oleh Pertubuhan Kerajaan Inovasi Rakyat Malaysia ini, tidak ada isu berkenaan dengan mereka yang mempunyai baki bawah RM10,000, tetapi ada pihak-pihak lain, individu lain ataupun NGO lain yang cuba untuk menimbulkan huru-hara, dan saya tidak mahu mengeluarkan sebarang komen berkenaan dengan perkara itu. Okey, perkara yang kedua adalah berkenaan dengan jika ada potensi tak untuk disebut dalam belanjawan dan sebagainya. Okey, itu saya pun tak boleh nak komen, walaupun ada pelbagai kabar yang sampai kepada saya. Ada kabar yang baik, ada kabar yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi saya melihat jika ianya tidak disebut sekalipun di dalam sesi penggulungan ini sebagai satu orang kata pengeluaran yang dibenarkan dan sebagainya, ia bukanlah satu titik noktah ataupun bukanlah satu penamat terhadap tuntutan ini. Kerana jika kita perlu faham berkenaan dengan belanjawan ni, selepas saja ianya selesai sesi penggulungan, selepas ini Dewan Negara pula akan bersidang. Yang bersidang sekarang adalah Dewan Rakyat ataupun dalam bahasa mudahnya Parlimen. Selepas ini Dewan Negara pula akan bersidang, dan mereka pula akan berbahas berkenaan dengan belanjawan negara ini. Dan mereka ini adalah daripada kalangan politician tetapi berlatar belakangan profesional, yang mana contohnya salah seorang ahli Dewan Negara yang akan terlibat dalam pembentangan ini dan sebagainya adalah Datuk Razali, yang mana beliau telah pun berjumpa dengan Abang Azmi Buji sebelum ini pada tahun lepas untuk membawakan isu pengeluaran kadar BSP ini ke dalam Dewan Negara. Jadi beliau berada di situ, dan kita yakin perkara ini akan dibangkitkan dan akan dibahaskan pula di peringkat Dewan Negara dengan lebih berilmiah, dengan lebih orang kata berdasarkan kepada apa yang dialami oleh rakyat jika kerajaan sekarang ini terlepas pandang ataupun tidak mahu membawakan isu ini. Okey, kita masih ada lagi second stage dan sebagainya, dan jika ianya tidak berjaya dan sebagaimana sekalipun, kita masih mempunyai NGO yang akan terus menuntut sehingga kerajaan membenarkan dan juga melaksanakan tuntutan untuk pengeluaran kadar BSP secara bersasar ini, kerana kita telah melihat dari segi value
nilai tuntutan ini yang mana ianya akan memanfaatkan ramai pencarum yang terkesan, terutama sekali bagi mereka yang sudah tidak aktif mencarum, dan tidak ada sebarang alasan untuk pihak kerajaan tidak melaksanakan tuntutan ini, terutamanya sekali kepada mereka yang tidak aktif mencarum ini, seperti suri rumah, ibu tunggal dan juga golongan-golongan yang lain yang tidak aktif mencarum. Jadi walau apa pun yang terjadi, walau tidak pun disebut dan sebagainya, pencarum tidak harus putus semangat. Kita harus kekal tenang. Memang mungkin dia akan menimbulkan kekecewaan dan sebagainya jika ianya tidak disebut, tetapi harus diingat perjuangan untuk tuntutan ini akan terus dilakukan dengan pelbagai kaedah, dengan pelbagai orang kata mekanisme yang ada, dan juga sebagainya. Masih ada ramai lagi yang sanggup untuk berjuang bersama kita semua untuk menjayakan tuntutan ini. Jadi apa-apa pun sama-sama kita nantikan. Selang beberapa jam saja lagi kita akan boleh mendengar berkenaan dengan penggulungan ini, dan mungkin ada khabar gembira ataupun mungkin ada khabar yang sebaliknya. Tetapi satu nasihat dan harapan saya kepada pencarum KDBSP, jika perkara yang sebaliknya berlaku, terus kekal tenang, terus kekal orang kata bersabar dan sebagainya. Kita masih lagi akan terus membuat perjuangan walaupun ada yang bising, berlarutan dah hampir setahun dan sebagainya. Ingat, kalau kita berputus asa dan mengiyakan saja apa keputusan yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekarang ini, habislah, maka perjuangan kita adalah sia-sia. Dan untuk perjuangan ini pula, kita sebagai pencarum, kita pun tidak perlu mengeluarkan sebarang modal yang besar dan sebagainya, kerana pihak NGO yang banyak untuk menggerakkan tuntutan ini, buat borang gaji selidik, buat borang aduan, print beribu-ribu borang, sebarkan, serahkan kepada menteri, serahkan kepada A, serahkan kepada B dan sebagainya. Segala kos itu kebanyakannya ditanggung oleh pihak NGO, kecuali pencarum yang memberikan komitmen untuk turun ke jalanan, untuk turun kepada perhimpunan, untuk turun kepada solidariti yang mana yang orang kata lakukan oleh NGO masing-masing. Jadi kita pencarum ni sebenarnya tidak ada sebarang orang kata penat lelah, tidak ada sebarang, ada yang ada penat lelah, bukanlah kata semua tak penat lelah, tapi tidak adalah sebarang orang kata kesan ataupun impak yang teruk seperti apa yang telah ditanggung oleh pihak-pihak NGO ini, sehingga sanggup tak mahu sebutlah, sehingga sanggup bermacam-macam lah, bermati-matian lah untuk menuntut perjuangan bagi pengunduran KDBSP secara bersasar ini. Jadi kita sebagai pencarum teruskan memberi sokongan moral jika ianya tidak disebut, dan insyaAllah kita pasti satu hari nanti tuntutan ini pasti akan dilaksanakan juga. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah atau sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.